Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat sekalian, kita berada di Jabal Rahmah di Arafah. Nama Allah SWT ni dipanggil dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu nama Allah iaitulah yang bersifat Rahman Rahim, berarti kasih sayang yang meliputi hambanya sama ada muslim ataupun kafir. Dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa Allah memiliki 100 kasih sayang, cuma satu saja diberi kepada makhluk untuk berkongsi-kongsi, sehingga menyebabkan binatang yang ganas itu pun tidak memudaratkan anaknya. Bayangkan Allah memiliki 99, satu tu kongsi kita bersama-sama, termasuk binatang-binatang liar, binatang buas sekalipun mendapat bahagiannya daripada yang satu itu. Tuan-tuan, bila bercerita tentang rahmat Allah ni, saya teringat beberapa kisah yang wajar menjadi pengajaran kepada kita. Di samping kita datang tempat ni untuk mengambil pedoman dari peristiwa yang berlaku sebelum kita, maka kita juga wajar menyebarkan kasih sayang ini kepada orang lain. Kenapa? Bila kita melihat kadang-kadang dikatakan bahawa bangsa Kristian contohnya menyebarkan kasih sayang, kita umat Islam banyak menakut-nakutkan. Kita banyak tarhib daripada targhib. Targhib ni sepatutnya motivasi, beri kepada mereka panduan dan sebagainya. Apa salah anak muda itu baru nak berjinak-jinak ke masjid, memakai selojin, mungkin belum sempurna lagi sembahyangnya. Kan baik kalau kita bimbing mereka. Saya teringat kisah-kisah yang dikemukakan dalam hadis sebagai motivasi kepada kita sebagai sifat dengan sifat rahmah. Salah seorang majikan orang kaya zaman dahulu, memiliki wang banyak, orang datang pinjam dengannya. Tiba waktu untuk dikolek semula, suruh pekerjanya datang mengambil bahagian tersebut. Tiba-tiba bila pekerja ini lalu di rumah orang yang diminta untuk dikembalikan wang itu, orang itu berkata, aku tidak punya wang untuk bayar, tangguhlah sedikit lagi. Maka pekerja ni datang bertemu majikannya, berkata, tuan, saya nak kolek duit, tapi nampaknya mereka tak punya wang, tuan. Tak apalah, longgarkan dia, bagi kelonggaran padanya. Dia ada duit, besok dia bayarlah, tak ada pun tak kisahlah. Mudah-mudahan Allah kasihan pada kita sebagaimana kita kasihan kepada dia. Tuan-tuan, di akhirat orang ni patut masuk neraka, tuan-tuan. Bila Allah suruh malaikat untuk memeriksa amalannya, tak ada satu amalan baik yang dia buat melainkan memberi kelonggaran kepada orang yang pinjam wangnya itu. Maka Allah bersimpati dan kasihan dengan rahmatnya meluasi segala-galanya. Allah suruh supaya orang ini dimasukkan ke dalam syurga, kerana memberi kelonggaran kepada orang pinjam wang tapi tak mampu bayar balik pada waktunya. Tuan-tuan, dalam hidup ni kadang-kadang kita berdepan dengan situasi sebegini. Ingat rahmat Allah kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu Allah mengajar kita dalam Quran, Wallahu yuhibbul muhsinin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbaiklah sebagaimana Allah berbaik pada kita. Terlalu banyak rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita datang sini Jabal Rahmah, mengambil pedoman nama Allah, Rahim, Rahman. Walaupun Rahim itu khusus untuk orang beriman, kata setengah para ulama, Rahman itu umum untuk orang kafir dan orang beriman. Sebab orang kafir pun Allah bagi kepadanya kebaikan dunia, harta, keluarga, anak-anak dan sebagainya di atas kebaikan-kebaikan yang dia buat, dan Allah balas di dunia walaupun tiada bahagian untuknya di akhirat. Jadi tuan-tuan, inilah antara sifat Allah yang patut kita cerminkan dalam diri kita sebagai orang Islam. Banyakkan kasih sayang. Teringat saya pada musim Maulid berada di Europe satu masa dahulu. Orang-orang Islam di sana pergi menghantar bunga, menghantar biskut buatan Turki, buatan orang Islam ke rumah-rumah orang kafir, sebagai menunjukkan bahawa Rasulullah SAW adalah ejen rahmah sebenarnya. Jadi tuan-tuan, mulakan rahmat itu dalam hidup kita daripada sekarang. Tak ada erti terlambat untuk mulakannya pada binatang keliling kita, pada keluarga kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, kepada orang yang keliling kita, kesemuanya sekali, walaupun mereka tidak berbaik kepada kita. Ingat, berbaik pada jiran merupakan rahmat dan layak baginya untuk dapat syurga. Berbaik kepada binatang pun masuk syurga, seperti mana kisah seorang perempuan yang tidak ada kebaikan dalam hidupnya kecuali minum pada seekor anjing kehausan di Sahara, di desert. Jadi setakat ini saja dulu untuk kita renungi perkataan rahmah dari Gunung Rahmah ini, Bukit Rahmah ini, yang tak ada kelebihan apa pun kalau naik dengan harapan dapat jodoh dan sebagainya, tidak ada dalam kamus Islam. Jauhilah perkara-perkara sebegini. Bangunlah malam, istighfar banyak kepada Allah SWT, banyakkan sedekah, banyakkan doa, insya-Allah Allah beri pada kita pasangan yang saleh-salihah. Sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.